Assalamualaikum, selamat pagi. Alhamdulillah ada lagi rezeki yang boleh kita kongsikan. Oke, projek kita kali ini projek Pro 2 Kembara. Pro 2 Kembara engine K3. Masalah Pro 2 Kembara ni sekarang dia masalah logiar. Bila masuk logiar, kereta ni ada kasar bunyi. Sangat kasar. Oke, kita tengok dia punya simptom ya. Saya start dulu engine. Oke. Sekarang kita matikan logiar, kita masuk ganti. Dia punya bunyi kasar. Oke. Tayar jalan, tayar depan tidak jalan. Sebab kita matikan logiar. Oke. Tayar jalan. Oke, sekarang saya onkan logiar. Saya onkan logiar. Oke, logiar on. Saya masuk di. Oke. Tayar jalan. Tapi tayar depan tidak jalan. Oke, sepatutnya tayar ini jalan. Bila kita masukkan logiar, sepatutnya tayar ini jalan. Keempat-empat tayar jalan, depan belakang lah. Oke, untuk Kembara nih dia punya masalah. Oke, tengok nih, sub nih long sub ke belakang untuk pusing itu tayar. Tapi sub ke depan dia berpusing, tapi tayar tidak berpusing. Dia punya masalah di sini. Grab cap ini tercabut. Grab cap tercabut. Jadi bila grab cap tercabut, daya dari dalam round gear ni dia tidak boleh bawa ke depan. Kemungkinan besar bearing untuk low gear ni bermasalah. Sebab kereta ni dari jauh. Lagi satu, kita tidak pasti berapa lama dia pakai low gear sentiasa masuk. Untuk Kembara ni, dia punya Swiss logiar ni dia di sini. Lepas tu dia menggunakan vacuum. Dia menggunakan vacuum. Jadi vacuum ni, ini untuk free gear, antara dua ni, satu untuk free gear, satu untuk masuk gear, logiar. Kalau angin ni terbalik ataupun vacuum ni tembus, logiar ni akan sentiasa masuk. Bila dia sentiasa masuk, untuk Kembara ni kita tidak terlampau dapat rasa lah kalau dia masuk logiar. Kita tidak dapat rasa tuh. Cuma kalau kita memang pengguna kereta ni dari awalnya, kita dapat rasa. Steering tuh kalau masuk logiar kan, masa kita jalan di jalan berturap nih, steering tuh rasa lain sedikit masa kita pusing steering tuh. Sebab keempat-empat tayar berpusing, menarik, keempat-empat tayar menarik. Sepatutnya dia ni kaki belakang saja. Jadi Kembara ni dia owner baru. Dia beli Kembara ni, jadi dia tidak perasan sama ada kereta ni sentiasa masuk logiar atau tidak. Sebab dia sentiasa on road. Dia tidak pernah guna ni logiar. Dia jalan di atas jalan yang berturap dalam bandar. Jadi dia tidak rasa kalau logiar ni sentiasa masuk. Jadi lama dia pakai, tiba-tiba dia cakap bunyi kasar. Bunyi kasar tu dari sinilah. Drive shaft ni. Drive shaft ni dia tercabut sebab sentiasa masuk logiar. Mungkin gigi dalam pecah. Jadi kita bongkar ni round gear depan. Kita tengok apa yang boleh diselamatkan. Kalau tidak boleh diselamatkan, permintaan owner ni tidak payah guna low gear. Jadi kalau tidak payah guna low gear, kita modified lah supaya jangan ada low gear. Ni untuk masalah Kembara. Banyak case pengguna Kembara ni dia tidak dapat rasa kalau kereta tu sentiasa masuk logiar atau tidak. Oke, kita buka dulu, nanti saya kongsikan masalahnya di mana. Oke, kita mulakan operasi. Sekarang kita kena buka tayar lah. Kedua-dua tayar nih kena buka. Untuk turun round gear nih kena buka tayar.
keluar. Tie rod end ini kena lepas dengan ball joint lower arm tuh di bawah tuh memang yang ketok lah untuk kasih lepas nih. Sebab kalau kita tidak buka nih, kita tidak dapat tarik tuh drive shaft keluar. Kena jack sedikit lower arm tuh supaya dia senang lepas. Oke. Sebelah ini pun sama juga. Prosesnya sama juga dengan sebelah tuh. Size untuk tie rod end dengan ball joint lower arm tuh size 17. Sama juga ketok. Sebab kita tiada special tools di kampung-kampung ketok. Ini dia punya masalah. Masalahnya masalahnya drive shaft ini patah. Oke. Di ujung ini dia ada sambungan lagi untuk masuk ke dalam round gear nih. Patah. Aduh, kenapa tayar tidak pusing? Masalah masuk low gear. Oke. Sekarang proses mau melepaskan shaft nih. Ini shaft dari transfer gear tuh di belakang gearbox tuh ke round gear depan. Dia menggunakan bolt size 14, dia ada 4 biji. Tapi kalau mau kasih longgar minat, kita cok dia gini supaya dia tidak ikut pusing. Kalau dia ikut pusing, susah kita mau buka kan. Kecuali ada egan, bolehlah. Sekarang kita mau lepaskan dia. Oke, long shaft nih sudah terlepas. Sebelum kita cabut, kita buang dulu minyak di belakang gearbox nih, di transfer gear nih. Minyak 90 ya, dia bukan minyak ATF. Sebab kalau kita tidak buang, nanti masa kita tarik nih shaft, minyak akan keluar dari lubang shaft nih. Gitu. Tapi sebelum keluarkan ini shaft, ada satu tulang di bawah gearbox nih, dia menghalang tuh shaft supaya tidak terjatuh kan. Jadi tulang tuh mesti kita buka. Ini dia punya tulang. Oke, sekarang kita lepaskan nih shaft. Semua komponen yang bersambung dengan round gear tuh kita sudah lepaskan. Ini komponen yang terakhir, shaft. Sekarang di bagian round gear lagi nih, dia ada 3 bolt 14 yang pegang nih round gear nih. Jadi kita lepaskan dia, tapi hati-hatilah jangan jatuh nih round gear. Kita baringkan di bawahnya, keluarkan nih round gear. Tuh kalau tengok tuh bagian crankcase engine tuh, oil pan tuh, dia ada bekas daripada CV joint drive shaft tuh. Dia patah, jadi drive shaft ini dia pukul nih crankcase. Nasib baik crankcase ini tidak pecah. Sebab drive shaft tuh dia akan sentiasa berpusing kalau kereta ini bergerak. Oke, itu patahannya. Jadi untuk mengeluarkan patahan drive shaft tuh terpaksa kita bongkar. Shaft gearbox ini pun dia ada free, mungkin bearing di dalam ada pecah. Jadi kita buat pembongkaran lah kan, kita bongkar habis dia, kita tengok kondisi bearing, kondisi pinion gear, crown gear, jangan dia makan. Kalau kerusakan tidak banyak, hanya bahagian bearing yang rosak, pecah,
kita bikin balik sejak ini round gear. Jadi kalau kosnya tinggi, ikut owner lah macam mana. Ini kondisi dalam round gear nih. Ini case tidak pernah servis minyak round gear nih, jadi dia punya minyak jadi macam grease. Mungkin itu juga antara penyebab sub ni patah. Selain daripada low gear sentiasa masuk, minyak tidak pernah tukar pun dia boleh jadi begini. Sebab bearing pecah di dalam ni, bearing pecah. Jadi gigi gear di dalam ni tidak center bekerja. Itu boleh menyebabkan drive shaft ni patah. Okey, untuk mengeluarkan pinion gear ni dia ada dua cap bearing. Penahan bearing tu kita buat dia majority bolt size 14 ni. Di bahagian round gear ni dia menggunakan bolt size 14. Housing penutup tadi tu dia menggunakan bolt size 12. Okey. Selepas kita lepaskan ni cap bearing, CV joint ni kita kena lepaskan keluar lah. Kalau tidak transfer gear crown gear tu tidak boleh terkeluar. Tu CV joint kita sudah cabut. Satu lagi, kepala CV joint tu yang patah mesti juga kita keluarkan. Okey, baru boleh crown gear ni keluar. Ni crown gear. Ni sim wasir ni tujuannya untuk adjust kedudukan crown gear ni dengan pinion gear, jangan terlalu longgar atau terlalu fit. Okey, sekarang kita mau lepaskan tu pinion gear, ataupun kampung-kampung panggil nenas. Gigi gear nenas. Untuk pinion gear ni kita ketuk siap dia turun. Inilah pinion gear. Di tengah-tengah tu dia ada boost. Fungsi boost ni untuk mengekalkan jarak antara dua bearing di bahagian pinion gear tu. Maksudnya kalau kita ikat kuat, nanti nut 19 tu di shaft ke transfer gear tu, pinion gear ni tetap ada clearance, ada free. Okey. Kita sambung lagi projek round gear depan kembaran ni. Semua barang sudah ada, bearing 4 biji, seal ada 3 biji. Okey, jenama koyok. Okey, kita pasang. Housing pun sudah cuci. Mula-mula kita pasang dulu bahagian pinion gear ni. Ni sim tujuannya supaya pinion gear tu masa ikat kuat dia punya nut nanti dia tidak terlampau jam. Okey, pasang bearing dulu. Untuk kon bearing ni kita main ketok-ketok sajalah, kasih masuk. Ketok sikit-sikit. Yang penting pastikan dia rapat. Lain juga bunyinya tu kalau kita ketok, kalau dia sudah rapat. Dia punya bunyi macam keras sikit. Ni bearing luar. Sama juga, pasang dulu dia punya kon bearing. Jangan silap dia punya kedudukan, dia punya menghadap tu ya, tinggi rendahnya tu. Pasang kon dulu. Ketok juga masuk. Nanti saya gunakan housing kon bearing yang lama. Supaya dia rata masuk, senang masuk. Ketok saja. Okey, kedua-dua kon bearing sudah rapat. Okey, kompom sudah rapat. Kita pasang pinion. Ketok juga ni. Bearing ni kita ketok juga masuk. Lepas tu kita pasang dia punya bush. Penting ni bush dan dia punya sim ni penting supaya pinion ni tidak jam masa kita ikat. Okey, untuk pastikan dia lancar bergerak nanti, letak grease lah. Sebab round gear ni dia tiada oil pump untuk menghantar minyak. Dia harap minyak terbias, minyak terhambur di dalam pusingan tu. Jadi letak bearing, letak grease.
buka, tidak tercalar. Oke. Lepas tu kita pasang oil seal. Oke. Letak gam lah sikit, kan? Supaya tidak ada kemungkinan untuk dia leaking. Oke, masa kita ikat ni, penutup ni, sambungan ke transfer gear tu, kita cek dia jangan jam, jangan terlalu keras. Biarpun kita ikat kuat, benda tu dia ringan dipusing. Kalau ringan dipusing maksudnya oke lah. Oke, sekarang kita pasang bearing di bahagian crown gear ni. Ni sama juga, ketuk saja, tapi penutup grease ni saya buka. Sebab kalau ada penutup ni, minyak gearbox ni, minyak gear ni dia susah mau masuk ke dalam bearing ni, jadi kita buka dia. Tak payah pasang tu. Okey, guna box 32, ketuk tu bearing masuk. Sama juga, pastikan dia betul-betul rapat. Ni bearing yang satu lagi. Ni pinion gear dengan crown gear ni dia tiada masalah, jadi kita boleh pakai balik. Cuma bearing semua out lah. Okey, kita pasang crown gear. Ni kita cek dia punya clearance. Di sini fungsi ini sim ni. Dia punya fungsi tu di sini. Dia jangan banyak free. Lepas tu jangan terlalu fit. Pinion dengan crown gear tu dia mesti mau ada free sikit. Kita susunlah di mana yang mau banyak, di mana yang mau sikit. Tapi biasanya di bahagian belakang pinion gear ni dia mesti mau tebal supaya crown gear ni, sim di belakang bearing crown gear ni biasanya mesti mau banyak. Macam ini di bahagian depan tu saya letak 2, di bahagian belakang ni saya letak 3, 4 saya letak 4 supaya crown gear ni dia dekat dengan pinion gear. Ni proses memilih, sebab sim ni dia tidak sama ketebalannya ya, dia ada tipis, sederhana tipis, ada tebal. Jadi kita mau carilah sampai dapat clearance yang sepatutnya untuk crown gear dan pinion gear. Jadi kalau dapat sudah, kita coba pasang ni cap bearing ni. Coba ikat dia, ikat kuat. Lepas tu kita test masih ada free kah lagi. Gitu. Benda ni memang begitulah. Coba ikat kuat dulu, lepas tu try pusing. Kalau tidak ngam, buka lagi balik. Jadi ini saya rasa sudah ngam. Tuang minyak gearbox sikit. Pusing dia, kasih kena. Sekarang kita pasang housing penutup round gear ni. Kita sudah isikan minyak, pinion gear tu dengan crown gear, bearing semua. Sudah kita kasih kena minyak gearbox, kita boleh tutup. Ni housing ni dia guna bolt size 12. Okey, kita pasang bracket pemegang round gear ni. Dia ada 3 biji bolt size 14 mm. Last kali kita cuba lagi test. Kasih confirm dia. Okey. Dia ada free sikit. Ni lasap yang patah tu. Round gear tu dia mesti mau ada free sikit, dia tidak boleh terlalu jam. Okey, sekarang kita pasang balik round gear ni. Macam mana cara buka, begitulah pasang. Cuma hati-hatilah, berat kan, takut dia jatuh. Jadi
Jadi saya pasang dulu satu bolt untuk sementara bagi dia pegang supaya kita tidak risau. Dia setiap satu bolt tu dia ada mounting, ada bus. Setiap satu bolt tu dia ada bus atas dan bawah. Maksudnya satu bolt dua bus. Oke, kita boleh sudah ketatkan, pastikan bolt tu kompom masuk dalam thread tu. Ikat tangan dululah, sebab kalau kerja baring ni kan, kalau kita terus tembak tu bolt kadang-kadang boleh loose. Jadi ikat tangan dulu, kasih kompom dulu semua bolt tu lembut masuk, baru kita tembak dia. Sekarang kita pasang balik ni shaft dari transfer gear ni. Oke, sama juga kalau mau pasang sub ni kita cok dia, sebab benda ni akan sentiasa berpusing. Jadi kalau kita tidak cok, susah kita mau ketatkan tu nut, dia akan sentiasa berpusing. Ni drive shaft saya belum pasang, tunggu owner tu beli drive shaft baru. Ni tulang yang menghalang shaft tu daripada terlepas. Masa kita mau cabut tu kan, tulang ni wajib kita lepaskan lah, kalau tidak shaft tu tidak boleh turun. Oke, dia 4 biji bolt size 14, sebelah 4, sebelah 4. Tinggal kita tunggu drive shaft. Selesai pemasangan, semua sudah kita pasang. Cuma tayar sini saya tidak pasang untuk kita lihat dia punya pergerakan sub low gear. Oke, kita coba start. Sekarang saya coba masukkan gear, tapi low gear kita tidak kasih hidup. Oke, sebelum ini masuk D pun kasar bunyi, masuk low gear lagi kasar bunyi. Oke, tayar pusing, tapi tayar sebelah depan tidak pusing, sebab sekarang dia menggunakan two wheel. Ini sub pun tidak pusing. Oke, kita coba masukkan low gear, sama masih ada bunyi atau tidak. Sekarang kita masukkan low gear. Ini Swiss. Oke, low gear masuk. Oke, tayar pusing. Tayar pusing. Oke, keempat tayar pusing. Tuh sub tuh berpusing. Oke, bunyi pun halus. Sebab kita sudah ganti bearing. Oke. Oke, semoga bermanfaat masalah low gear untuk kembara. Assalamualaikum.